Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang bertanya, sebab apa hari-hari saya duduk bercerita tentang UMNO tapi saya tak bercerita tentang PAS? Apa dia pendirian PAS? PAS ni nak kerja dengan UMNO ke nak kerja dengan Bersatu? Di dalam peperangan UMNO ni, internal war UMNO ni, PAS belah mana? PAS sokong Perdana Menteri ke PAS sokong Ahmad Zahid Hamidi? Yang saya tahu, PAS ni mereka tak sokong Anwar Ibrahim. Oleh kerana banyak kali Anwar Ibrahim telah tikam belakang PAS. Orang-orang muda ni, geng undi 18 misalan, mereka tak tahu yang Anwar sudah ada perjanjian dengan PAS semenjak tahun 70-an. Tahun 77, tahun 78, selepas Anwar keluar dari Kemunting. Anwar ditahan di bawah ISA dan apabila Anwar dibebas dari Kemunting, PAS bekerjasama dengan Anwar, membantu Anwar. Sebelum tu, tahun 70-an, walaupun Anwar kena tangkap masuk ke Munting, tak ada orang kenal Anwar. Anwar ni semasa dia kena tangkap tu, dia masih di universiti dan nobody knows him. Kecuali mungkin budak-budak universiti Malaya sajalah. Apabila Anwar dibebaskan dari ISA, PAS telah membuat Anwar jadi popular. PAS telah organize, telah menganjurkan ceramah di seluruh Malaysia, all over Malaysia. Dan PAS menjemput Anwar untuk berceramah. Tapi Anwar berceramah di event-event yang dianjur oleh PAS ni bukan sebagai ahli PAS tapi sebagai ABIM. Dan oleh kerana itu Anwar menjadi popular. Ramai orang sudah kenal Anwar. Selepas beberapa tahun ni, nama Anwar ni top. Oleh kerana PAS. ABIM sendiri tidak ada infrastruktur, tidak ada jentera untuk nak menganjur ni event-event ceramah seluruh Malaysia. PAS yang tolong organize semua. Saya sendiri ada hadir beberapa ceramah di mana Anwar bercakap tahun 70-an, lewat 70-an. Dan ceramah ni ialah ceramah PAS. Tapi dia punya tetamu, dia punya guest speaker ialah Anwar. Dan orang dalam crowd tu, beribu-ribu orang tu, semua ahli PAS. Bukan ahli ABIM. Jadi apabila Anwar sudah sampai satu tahap di mana PAS membantu dia menjadi popular, sudah ada perjanjian bahawasanya Anwar akan mengambil alih sebagai Presiden PAS. Ustaz Fadil Noor akan menjadi timbalan Presiden PAS, iaitu timbalan kepada Anwar Ibrahim. Itu sudah boleh dikatakan agreement sudah dibuat. Sementara waktu tu PAS menganjur macam-macam event nak bagi Anwar jadi popular supaya apabila dia masuk ke PAS, ambil alih sebagai Presiden PAS, tidak ada orang seorang yang akan membantah. Tidak ada ahli PAS yang akan say no. Walaupun Anwar ahli baru misalan dan ramai lagi orang tua dalam PAS semenjak merdeka lagi dia orang dah berjuang dengan PAS, tapi dia orang semua akan beri jalan, akan buka ruang untuk Anwar menjadi Presiden PAS. Tahun 82, apabila sampai masa untuk Anwar mengambil alih sebagai Presiden PAS, dia lompat masuk UMNO. Terkejut semua orang, termasuk Ustaz Fadil. Ustaz Fadil, arwah Ustaz Fadil beritahu saya sendiri. Saya dengan Ustaz Fadil pergi Mekah tahun 82, pergi Mekah dan Madinah. Dan kita semua dengan Haji Hadi dan beberapa pemimpin PAS, Mustafa Ali, kita orang semua duduk satu bilik lah, satu bilik besar. Dan ini tahun 82 ni apabila Anwar masuk UMNO, saya ada bercerita dengan Ustaz Fadil. Ustaz Fadil memang duka cita sangat-sangat lah dengan Anwar.
Sebab nobody knows Anwar. Anwar ni tidak dikenal oleh sesiapa, tidak masyhur, kecuali apabila dah beberapa tahun PAS tolong promote Anwar. Sampai Anwar ni di media barat memanggil dia Islamic Firebrand. Maknanya sampai ke Amerika, Eropah merata. Imej Anwar ni sudah terkenal sebagai Islamic Firebrand. Dan tidak ada orang boleh nafilah Anwar akan ambil alih sebagai Presiden PAS. Tetapi tahun 82 dia lompat masuk UMNO. Orang PAS semua terkejut. Dan apabila Anwar ditanya sebab apa dia masuk UMNO, padahal he was groomed over so many years, he was groomed to take over as the PAS president. Anwar jawab, UMNO ni tong tai, dia kata. Jadi saya terpaksa masuk UMNO untuk nak cuci tong tai supaya kita boleh mengislamkan UMNO. Sebab UMNO ni secular. UMNO ni lebih kepada sistem kafir. Kita perlu mengislamkan UMNO, membersih UMNO, tapi tak boleh kita buat dari luar, kita kena buat dari dalam. PAS pula jawab, kalau kita lompat di dalam tong tai, untuk kita nak cuci tong tai, maka kita akan kotor. Bukan tong tai akan bersih, kita akan jadi kotor. Dan ini terbuktilah. Kemudian, apabila Mahathir sendiri mengatakan yang politik wang ataupun rasuah politik di dalam UMNO ni sudah bertambah teruk, dan ini disebabkan Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid Hamidi. Ini dua orang yang Mahathir telah kesan. Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid Hamidi telah mengkotorkan UMNO, merosakkan UMNO dengan memain politik wang, money politik. Ini bukan saya kata, ini Mahathir yang kata, dan ramai lagi orang dalam UMNO juga kata perkara yang sama. So, history Anwar ni mulai tahun 82 belot, tikam belakang PAS. Tapi tahun 98 apabila Anwar ditendang keluar dari UMNO, Ustaz Fadzil Noor dan pemimpin-pemimpin PAS lah yang pertama yang pergi ke rumah Anwar. Orang DAP tak pergi. Orang DAP duduk jauh. DAP ni hanya boleh terima Anwar sebagai pemimpin pembangkang pada tahun 99. 98. Setahun sebelum DAP terima Anwar sebagai ketua pembangkang, PAS sudah pergi rumah Anwar. Yang itu pada bulan September. Bulan September tahun 98. DAP ni bulan November tahun 99. Baru dia orang boleh terima Anwar sebagai ketua pembangkang. Jadi PAS telah pergi jumpa Anwar dan PAS telah bantu Anwar. Walaupun tahun 82 Anwar sudah tikam belakang PAS, sudah belot, tapi tahun 98 PAS maafkan Anwar dan mengangkat Anwar menjadi ketua pembangkang, dan proksi Anwar ialah Wan Azizah, isteri dia. Dan setuju Anwar menjadi Perdana Menteri sekira pembangkang Barisan Alternatif menang pilihan raya. All the way. Sampai ke tahun 2013. 2013, PAS masih boleh terima Anwar sebagai ketua pembangkang dan juga Perdana Menteri. Tapi pada tahun 2013 tu, Anwar dah mula nak lari dari PAS. Dan apabila isu Menteri Besar Selangor ni tercetus, di mana Tuanku Sultan minta 3 nama. DAP beri hanya 1 nama, PKR beri hanya 1 nama, tapi atas titah Tuanku, mengikut titah Tuanku, PAS berilah 3 nama. Sebab Tuanku minta 3 nama. Jadi PKR dan DAP bagi 1 nama, iaitu Wan Azizah.
sebagai Menteri Besar Selangor. PAS beri 3 nama, termasuk juga Wan Azizah dan Azmin Ali. Dan tuanku pilih Azmin Ali sebagai Menteri Besar. Anwar mengamuk. Dan Anwar membuat rancangan untuk menjatuhkan Ustaz Hadi dan beberapa pemimpin PAS. Jadi apabila mereka gagal menjatuhkan Hadi dan beberapa pemimpin PAS yang lain, tim B dalam PAS ni keluar, dan DAP dan PKR menaja penubuhan satu parti baru, iaitu Parti Amanah. Parti Amanah ni ringkas cerita tim B dalam PAS ataupun grup anti Hadi di dalam PAS. Dan DAP pula mengumumkan yang Pakatan Rakyat sudah ditutup, Pakatan Rakyat tidak wujud lagi, dan mereka menubuhkan satu parti baru, Pakatan Harapan. Dan gabungan baru ni, Pakatan Harapan, ialah dengan Amanah. PAS tidak dijemput, PAS tidak dibenar menyertai Pakatan Harapan. Ringkas cerita, DAP telah tendang PAS keluar dari gabungan pembangkang. DAP sack PAS. Bukan PAS yang resign, no. Ramai duk kata PAS ni lari atau PAS ni resign dari Pakatan. Not true. PAS bersama Pakatan sampai ke tarikh akhir, iaitu tarikh DAP menutup Pakatan Rakyat dan buka Pakatan Harapan dengan pengumuman PAS is not welcome, PAS is not invited, PAS tidak akan menyertai gabungan pakatan atau gabungan pembangkang yang baru. So, mulai tahun 82 all the way hingga tahun 2015, beberapa kali dah Anwar belot. Dan kita tak boleh lupa tahun 2004, di mana PAS setuju Anwar menjadi ketua pembangkang, dan kalau menang pilihan raya akan jadi Perdana Menteri. Rupanya Anwar di dalam satu rundingan bersama Abdullah Badawi untuk dia kembali ke UMNO. 2004 Anwar cuba kembali ke UMNO. Dan apabila Mahathir dapat tahu, Mahathir sekat, dan 2006 Mahathir pun usaha untuk menjatuhkan Badawi supaya Najib boleh ambil alih. Dan pada 2009 Badawi letak jawatan dan Najib ambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi memang ada konspirasi untuk Anwar kembali ke UMNO dan ambil alih sebagai Perdana Menteri melalui UMNO. Ini rancangan dan pakatan sulit Anwar dengan Badawi. Dan semasa tu Khairi dan Ezam Muhammad Noor, dua personality, Khairi dan Ezam Muhammad Noor, yang merancang untuk Anwar dan Badawi membuat satu pakatan baru supaya Badawi boleh undur, Anwar ambil alih sebagai Perdana Menteri. Dan of course tanpa direstui oleh PAS. Dan jadi banyaklah di dalam sejarah semenjak 82, 2004, 2015, banyak kali Anwar telah tikam belakang PAS. Jadi dalam isu UMNO ni, tim A lawan tim B, atau tim Perdana Menteri Ismail Sabri dengan tim Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang kita katakan Putrajaya lawan Putra World Trade Center. Zahid Hamidi bersama Anwar. Anwar menonggang Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi sudah setuju sekiranya UMNO tidak dapat majoriti dan UMNO terpaksa membentuk kerajaan bersama parti lain, maka PKR dan UMNO akan membentuk satu gabungan, unity government, dan Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Jadi bagi PAS nak terima Zahid Hamidi ni susah. Ismail Sabri PAS sokong, 100% PAS sokong Ismail Sabri. Tapi sekiranya Zahid Hamidi nak jatuhkan Ismail Sabri, dan nampaknya memang ada usaha
Zaid Hamidi nak jatuhkan Ismail Sabri, maka PAS tolak Zaid semata-mata kerana Zaid ni ialah kuda tunggangan Anwar Ibrahim. Zaid is Anwar Ibrahim's puppet. Jadi PAS tolak Anwar dan juga terpaksa tolak Zaid Hamidi dan sokong Ismail Sabri Yaakob 100%. Jadi ramai yang minta saya bercakap pasal PAS. Saya hari ni beritahu sikit tentang PAS. Dan sebab apa PAS tak boleh terima Zaid Hamidi? Dan sebab apa PAS juga tak boleh terima Anwar Ibrahim? Sebab isu dia, kalau terima Zaid Hamidi, maka itu bermaknanya terima Anwar Ibrahim juga. Dan Anwar Ibrahim telah membuktikan banyak kali dalam beberapa tahun semenjak tahun 80-an bahawasanya dia ni tidak boleh dipercayai dan dia tikam belakang, main belakang PAS banyak kali. Assalamualaikum. Salam sejahtera.